InsyaAllah kita buka majlis kita pada subuh kita pada pagi ini dengan kita sama-sama membaca kita ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashabullah syai'ullah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiril mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana ma'akisina fi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadrul jahilin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an al-Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa la yakunu minal muhtadin. Maksudnya, biasanya orang-orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala adalah orang beriman dengan Allah dan juga hari akhirat. Serta mereka itu mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat. Dan mereka tidak takut melainkan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka termasuk dalam kumpulan orang yang mendapat hidayah petunjuk dari Allah Taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Maksudnya barang siapa dikehendaki Allah Ta'ala kebajikan dan sediakan pahaman dalam agama. Yang mati silakan Tuan Imam, semuanya silakan Tuan Bilal, kemudian pengurusi surau, jawatan kuasa surau, sidang jemaah muslimin, muslimat yang dirahmati. Alhamdulillah kita banyak kepada syukur Allah Ta'ala kerana sekali lagi tuan-tuan pada pagi ini kita dah masuk tahun baru 2024. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan segala urusan-urusan kehidupan kita insyaAllah pada tahun ini dan juga pada hari ini insyaAllah. Jadi pada pagi ini kita sambung berkenaan dengan fardu wudu kan? Ada tak? Usul apa? Surat 67. Dah. Baik, kita lihat surat 67 sunat wuduk yang seterusnya lah. Sunat wuduk. Kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan sunat wuduk. Jalan tadi. Tak nampak. Baik. Baik, kita lihat pada sunat wuduk yang ke-11, ia telah menggosok, iaitu melalukan tangan ke atas anggota yang sedang dibasuh. Melalukan tangan ke atas anggota yang sedang dibasuh, ia adalah sunnah. Seperti diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddaa faja'ala yakunu hakaza yadluka. Nabi SAW berwuduk lalu baginda menunjukkan begini
Iaitu baginda menggosok. Nabi wuduk lalu tunjukkan begini, iaitu menggosok. Dalam hadis ini diungkapkan dengan perkataan kaum, tetapi ia membawa maksud perbuatan. Nabi SAW bertawaduk baca'ala yakulu hakaza. Yakul, asal mana yakul itu berkata, perkataan ataupun berkata, yakul. Tetapi di sini yakul bukan bermakna berkata, tetapi dengan makna menggosok. Dengan makna menggosok. Yakulu asal perkataan qala yakul. Qala makna berkata, tapi bukan makna berkata. Tapi bukan makna berkata, tetapi dengan makna menggosok. Kita fahamlah. Kita dalam bahasa Arab itu menggosok apa? Okey, bahasa Arab menggosok al-dalku. Al-dalku alif lam dal lam ka al-dalku. Okey, al-dalku. Wa hakaza yadulka. Okey, adalku mana menggosok, iaitu melalukan tangan ke anggota yang sedang dibasuh. Ia adalah sunnah, seperti diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, Nabi SAW yatawadda wa ja'ala yakulu hakaza yadluka. Nabi berwuduk lalu baginda menunjukkan begini, yaitu isyarat menggosoklah. Yadluka, jadi yadluka itu menggosok. Ataupun dalam istilah lain ad-dalku, alif lam dan lam kaf, ad-dalku maksudnya kosong. Fa'abara bil qawli al-fi'li. Jadi diibaratkan dengan kaul itu dengan fi'li, dengan perbuatan. Okey. Selanjutnya yang ke-12, muamalat. Muamalat bukan muamalat. Muamalat lain. Ni muamalat. Kalau muamalat tu ialah muamalat, bermuamalat, kan, berurusan. Muamalat tu berurusan. Tapi di sini mualat mana berturut-turut. Mualat bermaksud melakukan perbuatan wudu itu secara berturutan, dengan tidak ada selingan antara dua perbuatan pada adatnya. Kadar lama masanya ialah sebelum kering air pada anggota yang dibasuh pada masa cuaca yang pertengahan. Itu mualat. Jadi sunat wudu tu naklah kita angkat wudu, contohnya kita basuh muka. Selepas basuh muka, jangan tunggu kering baru nak basuh tangan. Jadi mestilah keadaan masih basah muka kita tadi. Lepas basuh muka, kita basuh tangan kan. Kemudian lepas tangan, kita menyapu sebahagian kepala. Jangan tunggu kering tangan tadi baru nak basuh sebahagian kepala. Jadi kalau kita tunggu kering ataupun pergi mengetel dulu ke, basuh muka, lepas tu mengetel dulu, dah kering baru basuh tangan pula. Jadi itu tidak ada mualat. Tidak ada mualat. Istilah berturut-turut. Mualat. Apa beza dengan tertib? Tertib maknanya daripada satu anggota ke anggota lain. Itu tertib lah. Tertib basuh muka dulu, lepas tu basuh tangan, lepas tu basuh sebahagian kepala, lepas tu basuh kaki kan. Itu tertib. Tertib pun termasuk dalam
perkara fardu juga. Tertib ni fardu. Tertib adalah fardu. Kalau umrah, kalau kita pergi umrah, kan kita kena tertib. Mana kita niat di miqat dahululah. Kita niat di miqat. Mana sebelum masuk ke tanah haram, kita niat di miqat. Contohnya kita niat, kalau kita daripada Taif, kita niat di Qanan Manazil. Di Qanan Manazil. Dan kita pakai baju ihram kat situlah. Kita niat di miqat. Lepas kita niat di miqat, lalu kita masuk ke dalam tanah haram. Masuk dalam tanah haram, kita pergi mengerjakan umrah. Maka kita pun mengerjakan tawaf. Lepas tawaf, kita mengerjakan sa'i. Lepas sa'i, kita bertahalul, memotong 3 helai rambut. Sekurang-kurangnya 3 helai rambut lah. Lepas tahalul, barulah kita dibebas. Bebas daripada benda-benda yang diharamkan ataupun ditegak daripada kita lakukannya. Bebas daripada 3 perkara yang diharamkan lah. Contohnya berburu, ataupun contohnya mencabut pokok-pokok yang terdapat di tanah haram. Jadi bila kita tahalul, mana kita dah bebas. Aja tu. Jadi maknanya kita buat secara tertib lah. Lepas tu kita tertib. Tertib kita masuk dalam rukun dalam umrah tu. Rukun umrah tu tertib. Umrah yang pertama tu kalau seandainya kita masuk daripada Taif. Tapi kalau kita start daripada Mekah, kita kena keluar dari tanah haram dulu. Tu kalau kita tak masuk, kalau yang pertama tadi kita daripada Jeddah, kita tak masuk ke Mekah dulu, kita terus pergi ke Taif. Bila daripada Taif kita nak masuk ke tanah haram, kita kena niat di Qanan Manazil. Kalau kita dah masuk ke tanah haram, kita nak buat umrah yang kedua, kita kena keluar dahulu daripada tanah haram. Kena niat miqat di Ja'ranah pula. Lepas niat di Ja'ranah, masuk semula ke tanah haram. Jauh juga kedudukannya. Kedudukan Mekah daripada Ja'ranah itu pun jauh juga. Tapi juga dengan Qanan Manazil pun jauh. Jauh juga keadaan tadi lah. Biasa naik bas lah. Naik bas. Baik. Jadi mana mesti ada tertib. Kemudian tadi mualat tu maksudnya berturut-turut. Mualat berturut-turut maksudnya kita jangan tunggulah anggota kita wuduk yang pertama tu kering. Contohnya kita basuh muka, lepas basuh muka jangan tunggu kering. Ataupun pergi ngeten dulu, pergi borak-borak dulu dan sebagainya. Dah borak-borak kan, berkuat dalam setengah jam, pulang basuh tangan. Boleh ke macam tu? Tak boleh. Mana kat situ tidak adanya mualat. Mana betul-betul. Mana sunatnya tak ada lah, tak ada dapat sunat. Adakah wuduk kita terbatal? Tak batal. Wuduk tetap sah. Tapi tidak adanya mualat, tidak adanya betul-betul. Gitu. Baik. Jadi mualat bermasa melakukan perbuatan wuduk itu secara berturutan, dengan tidak ada selingan antara dua perbuatan pada adatnya. Kadang masa lamanya ialah sebelum kering air pada anggota yang dibasuh pada masa cuaca yang pertengahan. Pada cuaca yang pertengahan, bukan cuaca yang terlampau kering ataupun cuaca yang terlampau lembab, tapi pertengahan lah. Pertengahan daripada sudut uruh lah. Sebab dalam Islam ni uruh pun dia tidak diiktibarkan, boleh guna pakai lah dalam menentukan hukum. Sampai Quran dan Sunnah, ulama dan sebagainya. Yang keempat huruf. Huruf pun diambil kira dalam bab menentukan hukum. Jadi mualat dalam wudu adalah sunat, seperti mana yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam wudu beliau. Menurut pandangan ijma', selang masa yang sedikit antara basuhan anggota wudu tidak menjejaskan mualat. Dia pandangan ijma' ulama lah. Dia kata
selang masa yang sedikit antara basuhan atau wuduk tidak dijaskan mualat. Manakala selang masa yang banyak pula tidak katakan wuduk. Kerana wuduk merupakan ibadah yang tidak menjadi batal oleh sebab selang yang sedikit. Okey? Ia juga tidak batal dengan selang yang lama. Sebagaimana adanya selang pada ibadah zakat dan amalan-amalan dalam ibadah haji. Amalan ibadah haji kan ada kadang terselang-selang kan, jauh jarak kan? Jaraknya. Okey? Ibadah haji dia menyangkuti ibadah haji dia wukuf di Arafah. Selepas wukuf di Arafah, kita akan mabit di Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah. Lepas bermalam di Muzdalifah, lepas tu kita bermalam di Mina, mabit di Mina dan juga melontar. Melontar 3 jamrah. Itulah Jamratul Aqabah, Jamratul Wusta, Jamratul Ula. Jam ula dengan 7 biji batu lah. Pada hari-hari tasyrik. Pada 3 hari tasyrik itu ialah hari untuk melontar. Hari untuk melontar. Lepas tu maka kita pun tawaf. Lepas tawaf maka kita pun sa'i. Tawaf dan sa'i. Maka genaplah, cukuplah untuk buat ibadah mengerjakan haji. Kalau umrah dia tidak ada untuk wukuf di Arafah dan juga tidak ada mabit di Muzdalifah dan juga di Mina. Melontar tak ada. Rukun umrah dia tak termasuk dalam perkara tadi lah. Rukun umrah hanya sekadar kata mabit berniat ihram, lepas tu kita tawaf, lepas kita sa'i, lepas tu ta'alul. Lepas ta'alul kita tertib. Itu dah cukup dah untuk umrah. Dia ada umrah wajib dan umrah sunat. Umrah yang pertama sekali kita buat itu dikatakan umrah wajib. Pada umrah yang pertama sekali ialah umrah wajib. Lepas tu kita baru membuat umrah sunat. Tapi biasanya orang bagi umrah paling tidak pun 3 kali dia akan buat umrah lah. Selama 5 hari itu, contohnya berada di Mekah selama 5 hari, biasanya mutawif dia akan bawa kita mengajikan umrah selama paling tidak pun 3 kali umrah. Pada 3 kali umrah. Mana umrah pertama itu kira umrah wajib, umrah yang kedua sunat, dan umrah yang ketiga itu adalah sunat. Macam itu. Okey? Baik, kemudian dalam bab tadi haji boleh ada amalan yang diselang dengan tempoh yang lama. Okey? Seperti zakat pun juga ada selang pada ibadah zakat dan tempoh yang lama tu tak ada masalah lah. Tak ada masalah. Cuma dalam wuduk ini kalau boleh jangan ada selang yang lama lah. Jangan tunggu kita punya kita punya anggota wuduk tu jangan tunggu kering. Lepas tu kita mau angkat wuduk yang lain, basuh yang lain. Itu tidak digalakkan lah. Jadi kita tak mendapat pahala sunat. Kita tidak mendapat pahala sunat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mintakan supaya membasuh anggota wuduk tanpa mewajibkan dilakukan secara berturut-turut. Mualat. Jadi Allah Ta'ala mintakan supaya membasuh anggota wuduk tanpa mewajibkan dilakukan secara berturut-turut. Jadi mana berturut-turut itu tak wajib lah. Mualat tak wajib, tapi tertib wajib. Tertib adalah wajib. Mana tertib ini mestilah buat berniat dahulu, lepas tu basuh muka. Lepas kita basuh muka, maka kita basuh tangan. Betul? Ini tertib. Tak boleh kita basuh kaki dulu, lepas tu baru basuh muka. Tak boleh. Kat situ tak ada tertib. Dan biasanya tertib ni jadi rukun dalam ibadah yang kita buat. Tak? Itu dengan umrah tadi. Umrah ni maknanya tertib itu mesti ada. Tertib itu mesti buat. Kalau kita tahlul dulu, lepas tu baru nak niat di miqat tak boleh. Mana tak ada tertib lah. Dia mesti niat di miqat dahulu, pakai ihram.
Lepas niat di miqat, barulah kita masuk tawaf, masuk dalam Mekah tawaf. Lepas tawaf kita turun di sa'i. Sebab tawaf dan sa'i ni sebelah-sebelah je. Dan habis kita sa'i, barulah kita bertahallul. Mana yang potong rambut kita sampai kurangnya 3 helai rambut. Bila dah tahallul itu, mana yang barulah kita akan tertib. Tertib semua yang kita buat tadi dah tertib lah. Mana bila tahallul kita dah bebas, boleh melakukan apa yang kita nak lah. Sebab bila dalam umrah tak boleh melakukan 13 perkara yang ditegah daripada kita buat. Contohnya menangkap, memburu binatang di tanah haram, tak dibenarkan. Okey, macam tu. Okey, menikahkan orang pun tak boleh. Bernikah, berkahwin ataupun mengahwinkan orang pun tak boleh ketika mengerjakan umrah. Macam tu. Ataupun mukadimah jima', mukadimah persetubuhan pun tak boleh. Gitu. Jadi 13 perkara lah yang ditegak. Baik, kemudian Nafi meriwayatkan, Nafi meriwayatkan bahawa Ibnu Umar radhiyallahu berwuduk di pasar dengan membasuh muka, kedua-dua tangan dan menyapu kepalanya. Kemudian beliau dijemput untuk hadir ke satu tempat jenazah. Lalu beliau masuk ke masjid, kemudian menyapu kedua-dua khuf. Khuf ni sepatulah yang dibuat dari kulit. Kemudian menyapu kedua-dua khuf setelah air wuduknya kering. Dan beliau pun bersolat. Ini menunjukkan bahawa kita dibolehkanlah tanpa menyelam, tanpa berturut-turut. Tanpa berturut-turut. Jadi mana berturut-turut itu sunat je lah. Walaupun begitu, walaupun sunat, kita digalakkan buat berturut-turut tu. Kalau ini Ibnu Umar ni, dia ni contoh yang tidak berturut-turut. Contoh Ibnu Umar duduk di pasar, dia membasuh muka, kemudian kedua tangan basuh, kemudian menyapu kepala. Kemudian bila jemput untuk hadir ke satu tempat jenazah, pergilah sampai jenazah dulu. Lalu beliau masuk ke masjid, kemudian menyapu kedua-dua khuf setelah air wuduknya kering, dan beliau pun bersolat. Ini contoh lah. Ini contoh yang tidak berturut-turut. Mana dah kering baru nak sapu dia punya sepatu tu lah. Ibnu Umar radhiyallahu melakukan demikian di kalangan yang hadir kepada jenazah itu, dan beliau tidak dibantahi oleh sesiapa pun. Tidak ada seorang pun yang bantah apa yang buat Ibnu Umar. Selang yang lama, disebabkan adanya keuzuran juga tidak menjejaskan wudu. Jadi kalau ada selang yang lama, kan disebabkan kita wudu ke tak sihat dan sebagainya kan. Contohnya kita basuh muka dahulu, lepas basuh muka menunglah dulu kan. Macam contoh nak pitam ke, wudu, tak? Nak pitam ke, tumbang dan sebagainya. Dah selesai tu barulah dah pulih daripada pitam, barulah kita basuh tangan, kan? Dia contoh wudu lah. Contoh wudu. Okay? Itu. Mana silang masa yang lama sebabkan dia wudu juga tidak menjejaskan wudu. Kemudian yang ke-13, sunat wudu yang ke-13 melebihkan gurah ataupun tahjil. Melebihkan gurah atau tahjil. Memanjangkan gurah bermaksud membasuh bahagian permulaan kepala beserta muka dan leher. Manakala tahjil bermaksud membasuh kedua tangan melebihi siku dan membasuh kedua kaki melebihi buku lali. Kemuncak basuhan ini ialah basuhan yang menghabisi lengan dan juga betis. Memanjangkan gurah dan tahjil punya sunat. Dia berdasarkan hadis daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, "Ta'ti ummati yaumil qiyamah ghurran muhajjalina min asaril wudu. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al." Maksudnya umatku akan datang pada hari kiamat dalam keadaan berseri muka, tangan dan kaki mereka kesan daripada wudu. Oleh itu sesiapa yang berupaya memanjangkan gurah
Urah maknanya membasuh kadar, basuhan yang melebihi kepada kadar wajib, maka lakukanlah. Urah Urah maksudnya membasuh bahagian permulaan kepala berserta muka dan leher. Dan istilah urah ni biasa digunakan pakai untuk kuda lah, kuda. Kuda makna dia ada putih-putih di bahagian kepala ni kan. Kuda yang ada putih-putih di bahagian kepala itu dikatakan urah. Kalau kuda yang ada putih-putih di bahagian kaki dia, kedua kaki dinamakan tahjil. Jadi perkataan urah dan tahjil ni diambil daripada kuda. Kuda yang ada putih-putih di kepala dan kuda yang ada putih-putih di kaki lah. Jadi sebut dalam kitab lain. Okay? Dia urah ni satu benda yang cantik sebenarnya. Kalau kuda dia ada putih-putih, cantik lah. Lawa kan dia tu. Putih-putih ni, putih-putih tu bukan makna sopak lain. Ini bukan putih-putih makna sopak, tak. Ini dia memang kuda tu dia putih-putih di muka dia dan juga di kaki dia. Ini menunjukkan pada kecantikan kuda tu lah. Cantik dan lawa lah bila tengok daripada jauh. Macam tu. Jadi perkataan urah dan tahjil ni diguna pakai pun dalam fiqh. Pada kesan duduk lah. Jadi memanjakan urah membasuh bahagian permulaan kepala berserta muka dan leher. Berserta muka dan leher masuk selilah, leher masuk leher lah. Macam tu. Manakala memanjakan tahjil maksudnya membasuh kedua tangan melebihi siku. Tangan tu bukan dibasuh siku je, tapi lebih siku. Dan membasuh kaki melebihi buku lali. Kaki lebih pada buku lali. Jadi kemuncak basuhan ini itu adalah basuhan yang menghabisi lengan dan betis. Jadi pada hari kiamat besok, umat Islam ini, umat Nabi Muhammad SAW, jadi mudah dikenal lah dengan kesan wudhu pada hari kiamat. Itu sebabnya kita digalakkan membasuh lebih. Boleh. Okay? Jadi takti umati yaumil qiyamah murran muhajjalina min asal wudhu. Pamanis tata'a minkum ayyutila ghurratahu. Jadi pada siapa kalau kamu mampu untuk memanjangkan gurah, panjangkanlah, lebihkanlah gurah berilah. Kerana umat Nabi Muhammad SAW mudah dikenal pada kiamat dengan gurah dia dan juga tahjil. Jadilah macam tu. Okey, ada satu hadis di bawah tu. Kita tengok pada bawah garisan kan. Hadis riwayat Muslim. Inna ummati ya'tuna yaumil qiyamah ghurran muhajjalina min asal wudu. Faman istata'a minkum falyutila ghurratahu. Hadis ini bermaksud mereka akan datang dalam keadaan muka, tangan dan kaki yang putih. Sebagaimana kuda al-aghar, iaitu kuda yang terdapat tompok putih pada muka. Manakala kuda al-muhajjal ialah kuda yang terdapat warna putih pada kaki-kaki. Maka kelebihan ini merupakan sifat keistimewaan yang dikurniakan kepada umat ini, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah asal perkataan daripada ghurah itu. Kan? Ghurah. Mana kuda yang terdapat tompok putih pada muka dan juga kuda yang ada warna putih pada kaki. Jadi melambangkan kecantikan lah. Kecantikan kuda tu, lawa kuda kan macam tu. Sebab ada kuda yang kadang selekeh kan, tak menjaga kan. Makan minum tak menjaga, sudah kena kuda. Cuma kalau kuda-kuda yang mahal-mahal kan, mahal-mahal memang dijaga betul-betul lah. Makan minum dia cuma jaga. Tinggi, lepas tu cantik, lawa kan macam tu. Kilat pula dia punya bulu dia, Masya Allah. Ini melambangkan kekayaan lah. Kalau orang yang kuda ni dia lambangkan kekayaan kepada orang itu. Dia orang banyak duit lah macam tu. Kalau orang Arab kan macam tu. Orang putih itu juga bila ada kuda tu mereka kaya. Macam tu. Okay. Kemudian yang ke-14, membaca tasyahud dan juga berdoa. Bagi orang yang selesai berwuduk disunatkan membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu rasuluh.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Ini salah satu doa lah. Doa yang kita baca selepas daripada kita selesai daripada berwudu. Aku dan saksi bahawa tiada Tuhan disembah melainkan Allah yang esa, wahdah, la syarikalah, tiada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan sesungguhnya Muhammad itu adalah hamba-Nya dan rasulnya. Ini berdasarkan hadis riwayat daripada Ibnu Umar pula bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawaddau fayablaghu aw yusbihu thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabal jannah as-samaniyah yadkhulu min ayyiha sya'a." Maksudnya tiada daripada kamu, daripada seorang tadi yang berwudu, kemudian dia melebihkan wudu ataupun menyempurnakannya, wa yushbihu, yang dulu maksudnya melebihkan, wa yushbihu mana menyempurnakan, semayakulu kemudian dia berkata ataupun dia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah, aku dan saksi bahawa tiada sesuatu disembah melainkan Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan sebelum Muhammad itu hamba-Nya dan rasulnya, illa futihat lahu abwabal jannah, kecuali dibukakan baginya pintu-pintu syurga, as-samaniyah yang 8, yadkhulu min ayyiha sya'a, dia akan masuk daripada mana-mana pintu yang dikenal, mana-mana yang pintu dia nak. Itu sebabnya bila kita berwudu, dah selesai wudu, berdoa lah. Doa. Okay? Ada diriwayatkan pula kita tambahkan doa ini. Allah maj'alni minat tawabin, waj'alni minal mutatahhirin, waj'alni min ibadika shalihin, kan? Ya Allah, Ta'ala, jadikanlah aku di kalangan orang yang banyak bertaubat pada Allah, minat tawabin, waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikan aku orang banyak membersihkan diri, menyucikan diri lah. Ini biasa doa yang kita baca lah, sambung doa dia. Okay? Doa yang simple je. Ibu kadang banyak tak hafal. Kalau tak hafal, bila buku tu baca lah. Yang penting dia baca doa. Kadang-kadang kita nampak orang tak kat doa, angkat tangan baca doa, saya tak tahu benda baca doa ni. Sebab kita tak pernah test seorang. Okay? Kalau imam ngaji, test datang seorang, jemaah datang ke masjid tu, takut dia balik lah. Dia datang sekali lah, betul tak datang lagi, takut imam test dia. Okay? Itu seterusnya, manakala dalam periwayatan An-Nasa'i pula terdapat penambahan lafaz subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika, maha suci kau ya Allah, segala puji hanyalah kepadamu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, aku nak saksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Engkau, astaghfiruka, aku minta ampun pada Engkau, wa atubu ilaik, dan aku bertawab kepada Engkau. Ini pun boleh kita baca lah. Ini pendek sikit lah je tu. Nah, yang paling pendek ni tadilah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini yang paling pendek tadi. Biasanya kita baca yang panjang. Kalau imam, mesti dah baca imam panjang kan. Kita baca yang pendek-pendek. Kena pula asal mesti baca yang panjang. Itu tak asal. Takkan baca pendek-pendek kan. Macam tu. Yang paling panjang, yang paling baik baca yang panjang lah. Tapi kalau awak tak ada yang panjang, baca yang pendek. Nanti bacalah je tu. Boleh? Zikir ini sunat. Zikir ini sunat diucapkan dengan menghadap ke arah kiblat. Dan bersama selepas zikir ini juga naklah disebutkan wa sallallahu ala Muhammad
wa ala ali Muhammad. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selawat Allah Ta'ala atas Nabi Muhammad dan juga ahli keluarga Muhammad. Okey, itu kira untuk yang ke-14. Mana kita berdoa lah. Biasanya kalau kita doa tu biasanya asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikal sholihin. Betul tak? Itu biasa yang kita baca lah. Itu. Dia sunat kita gunakan lafaz waja'alni, bukan waja'alna. Kalau waja'alna itu ramai lah. Sebab kita baca untuk diri sendiri saja. Kalau diri sendiri saja cukup sekadar waja'alni, tak perlu waja'alna. Okey? Kalau waja'alna itu ramai lah. Waja'alna minal mutatahhirin, waja'alna min ibadikal sholihin, kan? Ini tu ramai. Jadi kalimat na tu ganti nama diri na tu. Nama isim domel lah. Kalau kita belajar nahwu sharaf, kita akan belajar antaranya ialah bab dhamair. Dhamair mana isim domel. Isim domel ni dia ada mustatir. Ada domain mustatir dan ada domain barid. Mustatir mana domain tertutup. Domain barid mana domain yang nyata. Contohnya waja'alni, waja'alna, waja'alhu, waja'alhu, waja'alka, waja'alki, kan? Itu domain barid. Mana nyata lah. Domain ganti nama diri yang nampak pada mata. Kalau domain mustatir dia tersembunyi. Contohnya ja'ala. Ja'ala. Dalam ja'ala tu ada dua. Ja'ala, ja'ala, ja'alu, ja'alat, ja'alata, ja'alna, ja'altuma, ja'altum, ja'alti, ja'altuma, ja'altuna, ja'altu, ja'alna. Untuk ja'ala tu dalamnya terdapatnya huwa. Mana ganti nama diri yang mustatir. Yang tertutup, mana tersembunyi, tapi dia ada. Dia wujud kat dalam tu. Ja'ala. Dalamnya terdapatnya huwa. Ganti nama diri untuk huwa lah. Untuk muzakkar, untuk lelaki kalimat muzakkar. Baik, kemudian sunat-sunat yang lain. Disunatkan berwudu dengan menghadap ke arah kiblat. Kerana ia adalah arah yang paling mulia lah. Arah yang paling mulia. Mana kiblat. Kalau kita berada di Mekah, kita menghadap kiblat. Kiblat. Kalau kita bukan berada di Mekah, kita menghadap jihad kiblat. Jihad. Jim, alif, ta, marbuh, ta, jihad. Bukan jihad perang tu. Itu jihad juga. Itu jim, alif, dal. Jim, alif, dal. Itu jihad. Itu perang. Peperangan lah. Ataupun jihad di Allah Ta'ala. Satu lagi istilah yang kita kena tahu. Jihad, jim, alif, ta, marbuh, ta. Itu jihad ke pihak. Mana kita menghadap pada pihak Kaabah. Macam tu. Hari tu saya pergi di Raja Tawaf tu, dia nampak Kaabah tu, Masya Allah. Sebelum tengok dalam TV kan Kaabah. Bila kita pergi ke Mekah, nampak Kaabah, Masya Allah kan. Syukur kita kepada Allah Ta'ala yang selama ni kita tengok dalam TV je. Ini memang real lah. Dia nampak betul-betul. Itu dia katakan, istilahnya dia kata hakun yakin. Dia ada ilmu yakin. Ilmu yakin. Kemudian kita ada ainul yakin, ilmu yakin, ainul yakin dan juga hakul yakin. Ilmu yakin ni kita hanya tahu ada Kaabah. Daripada jauh kita tahulah, kita pada Indonesia kita tahu adanya Kaabah ni bentuknya macam ni empat segi. Bila kita sampai di Mekah, kita nampak real Kaabah tu depan mata kita. Dan kita tawaf di dataran Kaabah kan, nampak real lah, macam ni Kaabah. Itu dikatakan ainul yakin. Ainul yakin maksudnya mata lah. Mata yang kita yakin, kita nampak Kaabah macam tu. Kalau kita dapat pegang Kaabah, macam ni Kaabah ni betul ni macam ni. Kita dapat rasa kiswah Kaabah dan kita dapat cium Kaabah. Kita dapat cium Hajarul Aswad. Itu dikatakan hakun yakin. Hakun yakin. Mana tiga istilah yang kita kena tahu lah. Perbezaan antara keduanya. Ilmu yakin ni hanya sekadar ilmu je. Tak pernah pergi pun. Tengoklah gambar TV-TV macam tu ya. Kaabah tu macam tu betul lah. Kita katakan ilmu yakin. Kalau ainul yakin, kita
pergi sana nampak pula. Cuma tak pegang lagi. Hanya nampak macam tu je. Bentuk dia macam tu. Okey. Lepas tu kalau hak penyakit, itu dapat pegang pula. Tapi nak pegang Kaabah pun susah. Buru-buru saya tengok. Sampai dia tersopit tu kan, nak keluar susah. Dia nak masuk senang, tapi nak keluar susah sebab orang dah menduru kan. Jadi mutawif saya tu dia tak galak kalau pergi gipit-gipit. Kena pula pakai kain ihram pula. Takut nanti kain ihram pun tercabut. Berebut. Lelaki perempuan semua berebut nak pegang dinding Kaabah. Tengok. Biasa orang Arab. Orang Arab biasa dia berebut dah. Kan dia nak berkat pegang Kaabah itu. Kan? Kita orang Malaysia ni tak digalakkan sebab orang Malaysia ni kecil-kecil. Kan dihimpit, dia sopit kan, tak boleh keluar pula. Kan? Kena pula pakai kain ihram lah, takut tercabut. Sebab bila pakai kain ihram, kita tak boleh dipakai benda yang berjahit, tak boleh. Kalau pakai tali pinggang tu boleh lah. Aksesori boleh. Aksesori berjahit boleh. Tapi yang pakai aksesori macam kain ihram tu memang tak boleh pakai kain yang berjahit. Kena ikat betul-betul, kau kuat lah. Kalau tidak nanti terpakai. Takut nanti terpakai. Kalau terpakai kain ihram itu sah tak? Tak salah. Jadi kena mula daripada mula balik lah. Kena start daripada mula balik. Okay, dia nak kena pergi pula ke apa ni? Ke tempat mikot nak balik. Dah satu hal pula. Kena ikat betul-betul. Baik, seterusnya sunat yang lain. Disunatkan berwuduk dengan menghadap ke arah kiblat kerana ia adalah arah yang paling mulia. Arah paling mana kiblat kan? Jadi kalau ada duit, ada kelapangan, pergilah. Pergilah kan. Nak tunggu haji mungkin susah, tak tahu bila dapat pergi haji. Kalau ada duit lebih, pergilah umrah dulu. Sebab kita ada umrah wajib. Umrah wajib tu kita kena dapatkan dulu. Umrah wajib tu yang kena pergi dulu. Paling tidak pun kan, selagi mana kita tak meninggal dunia, paling tidak pun sekali lah kita pernah menjejakkan takilah di tanah haram. Di tanah haram. Baik. Kemudian disunatkan meletakkan bekas air di sebelah kanannya jika dia berupaya mencelupnya dari situ. Disunatkan meletakkan bekas air di sebelah kanannya jika dia berupaya mencelupnya dari situ. Jika tidak, maka meletakkannya di sebelah kiri. Disunatkan mengekalkan niat wuduk pada semua perbuatan wuduk. Disunatkan menggerak-gerakkan cincin. Ini kalau ada cincin lah. Kalau ada cincin, disunatkan menggerak-gerakkan cincin. Cincin ni pun ada sejarah lah. Sejarahnya waktu pergi umrah itu, antara tempat yang kita pergi ialah perigi cincin. Perigi cincin ni terdapat di Masjid Quba. Perigi cincin dia ada satu, kat luar Masjid Quba tu dia ada satu kawasan lapang. Lepas tu dia ada satu bulatan. Bulatan itu dah dikatakan Bi'rul Khatib. Bi'rul Khatib maksudnya perigi cincin. Perigi cincin tu ada dia cerita dia perigi cincin ni. Di mana dulu Sayyidina Osman dia pernah terjatuh cincin Rasulullah SAW situ. Ketika Sayyidina Osman menjadi khalifah, dia diamanahkan untuk pegang cincin Rasulullah SAW. Dia pegang cincin Nabi lah. Tak macam mana satu hari cincin itu terjatuh dalam perigi. Dia kata perigi cincin tu. Bila para sahabat cari cincin itu tak jumpa. Jadi bila cincin itu hilang, dia menjadi fitnah pada diri Osman, Sayyidina Osman. Jadi orang menganggap Sayyidina Osman ni lekeh lah. Itu sebabnya Sayyidina Osman ni mati dibunuh. Dia pemberontak. Salah satunya ialah sebab dia menghilangkan cincin Rasulullah SAW tu. Cincin Nabi itu dia hilangkan, terjatuh dalam perigi Bi'rul Khatib, perigi cincin. Kalau pergi ke Quba, dia kat luar Masjid Quba tu dia ada satu bulatan kecil. Warna kuning lah bulatan kan. Dia ada satu bulat. Kat situ lah dia punya tanda dia perigi tu. Tapi perigi tu dah tutup lah, tak nampak. Tak nampak lah perigi dah sebab dia tutup. Dia dah apa, tutup dengan lama. Gitu.
Tak nampak. Jadi dengan kehilangan cincin Nabi itu, maka orang-orang yang tak suka dengan Sayyidina Osman, kan dia kata cincin yang kecil pun tak boleh nak jaga, macam mana nak menjaga negara, kan? Cincin yang sebentuk, cincin Nabi yang sebentuk pun dia tak boleh nak jaga, macam mana nak menjaga negara. Jadi benda tu dia jadi fitnah lah pada Sayyidina Osman. Akhirnya Sayyidina Osman mati dibunuh ikut sejarahnya. Tapi Sayyidina Osman ialah khalifah yang paling lama memerintah. Dia 11 tahun dia memerintah. Yang lain tu bawah pada 11 tahun. Umar pun, Bakar pun dia tak sampai 11 tahun. Dia memerintah sebagai khalifah. Tapi Osman ialah khalifah yang kira lama lah memerintah. Tapi walaupun begitu dia mati, dia bunuh. Yang disunatkan bergerak-gerak cincin kecuali jika air tak dapat sampai ke bawahnya, maka wajiblah menggerak-gerakkannya. Disunatkan berwuduk di tempat yang tinggi agar air wuduk tidak terpercik. Disunatkan mengumpulkan antara niat dalam hati dengan niat disebut oleh lidah. Disunatkan mengumpulkan antara niat dalam hati dengan niat yang disebut oleh lidah. Atau mana sunat dilafazkanlah. Nawaitu du'a, nawaitu raf'al hadasil asghar. Ini sunatkan kita melafazkan sekali dengan niat. Disunatkan membasuh dengan sungguh-sungguh tempat yang perlu diwaspada seperti tumit. Disunatkan membasuh dengan sungguh seperti tempat yang waspada, perlu diwaspada seperti tumit lah. Kadang-kadang tertinggal lah. Kita sibuk basuh kaki belah depan je, sampaikan belakang kita tak basuh. Tumit tak basuh kan, tak perasan. Jadi takut dia tak sah wuduk kita. Sebab itu benda wajib. Sunatkan menjauhi perkara-perkara yang makruh semasa wuduk, seperti yang akan kami sebutkan sebentar lagi. Ini kerana perkara-perkara sunat adalah tuntut dilakukan, manakala perkara-perkara makruh dituntut supaya ditinggalkan. Perkara makruh dalam wuduk. Dalam wuduk terdapat beberapa perkara makruh dilakukan. Sebahagiannya telah terangkan dalam perbincangan perkara wajib dan sunat berwuduk. Sekarang kami sebutkan yang terpenting, iaitu yang pertama, tidak bercakap-cakap semasa wuduk dan mandi. Tak bercakap-cakap semasa wuduk dan mandi, kerana mengikut cara Rasulullah, di mana Nabi tidak bercakap semasa wuduk dan mandi. Tetapi tidak pula terdapat larangan berbeda. Tidak dilarang bercakap-cakap, tapi digalakkan tidak bercakap. Ketika mandi dan juga berwuduk. Jangan pula bising pula dalam bilik air tu. Dengan semua orang tu dia bincang mandi juga, tapi mulut bising. Kan? Mulut bising, ngomel sana, ngomel sini. Nabi mandi tapi tak ada sibuk bercakap, berbual tak ada. Sesuatu itu tidak dinamakan makruh, melainkan kerana masuk meninggalkan perkara yang lebih utama, seperti disebut oleh Imam Nawawi. Kemudian yang kedua, tidak menekan air secara boros dan tidak menyempitkan penggunaannya. Kedua cara ini adalah bercanggah dengan sunnah Nabi SAW, di mana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wala tusyriku innahu la yuhibbul musyrifin. Wala tusyriku, jangan kamu melampau-lampau, jangan berlebih-lebih. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak suka orang melampaui batas. Hatta kalau kita angkat wuduk di dalam sungai pun, kita tak digalakkan berlebih-lebih. Wala tusyriku. Kerana benda yang boleh berlebih itu masuk dalam saudara syaitan lah. Sebabnya kita akan wuduk tu pastikan kita kena yakin. Jangan, satu lagi, jangan ragu-ragu lah. Sampaikan basuh muka sampai berpuluh kali, masih basuh muka je. Sama juga macam kita kat takbir, ada orang kat takbir sampai berpuluh kali takbir, tak masuk-masuk. Allahu Akbar, apa tu, jatuh tangan. Allahu Akbar lagi, Allahu Akbar kali. Jadi orang belakang pun dah ragu dah.
Kalau pula jadi imam kan, kalau boleh sekali je tapi sudah masuk. Ini sampai 20 kali tapi waktu saya di Masjid Nabawi, ada seorang jemaah daripada Indonesia tu dia takbir kat belakang. Dia sebenarnya sunat kan, mungkin sebenarnya sunat lah kot. Sebab masa tu tak kamat lagi. Tak kamat lagi dah, sebenarnya sunat. Tak berapa kali dia takbir. Sampaikan yang Arab-Arab tu pun dia pandang belakang. Gitu kan, Arab-Arab pandang belakang. Berkali-kali dia takbir. Dekat 20 kali takbir kan, tak masuk-masuk. Kan, dia tu. Jemaah daripada Indo lah. Bukan Indo sini. Indo sini okey kot. Tengok pada Indo. Okey. Baik, jadi pemborosan ialah dengan menambahkan penggunaan air melebihi daripada kuantiti sederhana yang sedia maklum. Pemborosan terjadi dengan membasuh lebih daripada 3 kali. Manakala penyempitan ialah dengan menyedikitkan basuhan sehingga kelihatan seolah macam seperti menyapu. Itu maksudnya mana dua-dua benda ni pun tak boleh. Berlebih tak boleh, menyempit pun tak boleh. Berlebih maksudnya kita lebih basuh lebih daripada 3 kali. Itu mana berlebih. Menyempit bila basuh tu macam tak kena. Macam menyapu. Tak ada istilah macam basuh. Kan gitu. Tak ada istilah macam basuh. Hatta kalau kita di dalam pesawat biasanya kadang dia dibagi botol kan. Botol tu digunakan, dia ada air kan. Air tu digunakan untuk kita berwuduk. Kalau ada masalah air dalam pesawat, dalam kapal terbang, itu sebabnya macam sebahagian dari kapal terbang dia bagi botol air kecil tu. Macam emas dia bagilah. Hari tu saya naik batik air dia tak bagi. Kita kena beli sendiri. Sebab kat Malaysia kita kena belilah. Kita letak air dalam tu. In case kalau kita nak sembahyang kan, masalah nak ambil air dalam kapal terbang, kita spray je, spray muka kan, spray tapi dengan syarat mesti basah. Dia tak boleh spray tak basah, tak boleh. Dia spray sampaikan air tu menitik, barulah kita boleh, maka kita dikira berwuduk lah. Lepas tu kalau kita tangan kita spray tangan je, spray tangan. Okay. Dan benda botol air itu pun dibawa juga ketika kita berada di Masjid Haram, atau kita di Masjid Nabawi, sebab tandas adalah jauh. So maknanya kalau kita terkentut, jadi nak angkat wuduk tu jauh. Itu sebabnya dibekalkan spray itu. Biasanya syarikat travel dia akan bagi botol tu, atau dia tak bagi, kita kena beli sendiri. Tujuannya kalau kita terbatal dulu berada dalam Masjid Haram ataupun Masjid Nabawi, kita betul tempat dia jauh, nak wuduk jauh. Kalau di Masjid Nabawi, kalau kita terkentut, kita kena keluar daripada masjid tu. Dia pergi dekat ujung Masjid Haram tu, rata-rata dia ada satu eskalator tu bawah. Eskalator tu bawah pergi cari tempat wuduk. Jauh lah macam tu. Jadi Masjid Haram pun jauh juga, nak wuduk di bawah. Sebabnya kita bawa spray tu, kalau kita batal wuduk, kita terus spray muka kita ya, sampai basah. Lepas tu kita sapu, lepas tu kita spray tangan kanan kita sampai basah ke kiri. Lepas tu spray kepala kita, lepas tu spray kaki. Mesti dengan syarat basah. Lepas tu sapu, barulah kira sah wuduk itu. Kalau hanya sekadar spray macam tu je, tak basah, maka tak salah wuduk kita. Gitu. Baik, kemudian jadi pemborosan ialah dengan menambahkan penggunaan air melebihi daripada kuantiti sederhana yang sedia maklum. Pemborosan terjadi dengan membasuh lebih daripada 3 kali. Manakala penyempitan ialah dengan menyedikitkan basuhan sehingga kelihatan seolah seperti menyapu. Air wuduk janganlah kurang daripada kuantiti 1 mud. Air wuduk jangan kurang daripada kuantiti 1 mud. Mana 1 cupak. Kira-kira 1 cupak maknanya 1 liter. 1 liter ataupun sekilo air. 1 liter ataupun
sekilo air. Ini kerana Rasulullah berwuduk dengan mengulang basuhan sebanyak 3 kali. Kemudian baginda bersabda, beginilah cara berwuduk. Sesiapa yang menambah atas bilangan ini dan mengurangkannya, berarti dia telah melakukan keburukan ataupun kezaliman. Okey? Habis. Wallahu a'lam bishawab. Dah 7.30 dah. Wallahu a'lam bishawab. Kita baca ni mana tidak pun satu soalan lah. Cuba buka kitab ni dulu. Kalau jawab tu. Bawa tak? Banyak beli kitab pagi tu semua tak bawa. Tadi absent, tak payah. Tadi ada. Bila beli kitab so semangat. Bila bawa kitab tu malas. Tapi dah. Satu 03 kan? Saya tak tahu muka surat apa. Saya rasa 103 ataupun 104. Kita baca sikit lah. Kita lihat muka surat 103, soalan 34. Bagaimana perkembangan aliran tasawuf sunni? Bagaimana perkembangan aliran tasawuf sunni? Jawapannya, tasawuf pada peringkat awal perkembangan lebih dikenali dengan peringkat zuhud, marhalatul zuhud. Ini berlaku pada kurun pertama dan kedua hijrah. Nabi pernah bersabda, sebaik-baik kurun ialah kurunku. Sebaik-baik kurun ialah kurunku. Summa yaluhum, kemudian dia mengiringinya. Kemudian yang seterusnya lah. Jadi kurun yang paling baik ialah kurun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kurun sahabat. Lepas tu tabi'in, kan? Dan seterusnya lah. Dan kita ni dah kira jauh dah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi walaupun jauh, kan, dia tidak perlu menghilangkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan bila dah semakin jauh, semakin kita jauh daripada Nabi. Walaupun kita jauh, dah 1400 tahun dah lebih kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita masih ada kecintaan kita, sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tasawuf pada awal peringkat perkembangannya lebih dikenali dengan peringkat zuhud, marhalatul zuhud. Ia berlaku pada kurun pertama dan kedua hijrah. Ketika itu terdapat dalam kalangan umat Islam yang beribadah dengan mengamalkan doa-doa dan amalan tertentu. Mereka juga menerapkan pada zuhud dalam kehidupan seharian, baik yang bersangkut dengan makan, minum, cara berpakaian dan juga tempat tinggal. Mereka melakukan amal akhirat, amal demi akhirat. Maka sebabkan cara ini, mereka memilih cara hidup zuhud. Golongannya seperti Hasan al-Basri, Hasan al-Basri, Rabi'atul Adawiyah, kan? Rabi'atul Adawiyah ni dia wali perempuan, wali tapi perempuan. Sebab wali ini dia bukan lelaki saja, perempuan pun ada wali juga. Tapi kalau Nabi dan Rasul, Nabi Rasul adalah lelaki saja. Dia tidak ada Nabi Rasul daripada perempuan. Tapi untuk waliyah, wilayah ataupun wali, ada lelaki dan ada perempuan. Dalam kitab Dzurratun Nasrin ada kisah berkenaan Hasan Basri dengan Rabi'atul Adawiyah. Ada kisah adalah di mana Hasan Basri ini berminat untuk berkahwin dengan Rabi'atul Adawiyah. Dia berminatlah untuk meminanglah Rabi'atul Adawiyah. Tapi Rabi'atul Adawiyah memberikan beberapa syarat. Kalau dia boleh jawab syarat tadi, persoalan tadi, kalau dia boleh jawab, maka Rabi'atul Adawiyah sujud untuk berkahwin. Antara soalannya,
kata Arabatul Adawiyah, nanti semua akan mati. Adakah aku mati beriman atau tak beriman? Macam mana saya masih nak jawab? Bila orang mati, ada mati beriman dan tidak beriman. Adakah aku mati beriman? Tidak. Asal masih tak dia jawab. Bila masuk dalam kubur, adanya soalan munkar nakir. Adakah nanti aku terlepas daripada soalan munkar nakir atau tidak? Masih tak dia jawab. Tidak jawab. Kemudian di akhirat itu prinsip ada ke syurga dan neraka. Adakah saya ke syurga ke neraka? Asal masih tak dia jawab. Benda gaib kan tak tahu. Jadi akhirnya Arabatul Adawiyah menolak berkahwin dengan Hasan Basri. Kerana Basri tak mampu untuk menjawab persoalan dia. Dia tak mampu nak jawab. Gitu. Jadi kalau ada perempuan yang tuan nak pinang, tiba-tiba dia bagi soalan macam tu, boleh jawab tak? Kalau tak jawab, kata dia nak kahwin dengan tuan. Boleh. Baik, kemudian semenjak kurun ketiga Hijrah, ahli tasawuf banyak memperkatakan tentang hal-hal kejiwaan, kesufian dan suluk secara terperinci. Suluk pula kan? Ini pun salah satu daripada kaedah tasawuf juga, suluk. Kalau Nabi dulu, Nabi pun bersuluklah. Sebelum diturunkan wahyu, Nabi beruzlah di Gua Hira. Itu disuruh jugalah. Hira tinggi jugalah. Tinggi juga. Dulu dia tak ada trek, sekarang dia dah ada trek lah. Trek yang mudah naik ke sana. Saya itu tak pergi, tak naik pun. Kan ada kawan pergi naik, tapi dia kena bayar juga lah. Dia ada bayaran tu nak naik tu. Dan kena sewa van juga nak pergi naik atas tu. Jalan kaki naik ke atas. Orang yang kuat boleh naik lah. Kalau kaki tak kuat, tak perlu naik. Baik. Jadi semenjak kurun ketiga Hijrah, ahli tasawuf banyak berkatakan tentang hal kejiwaan dan suluk. Pada ketika itu mereka telah pergi dengan lebih jauh lagi, sehingga ada yang membahaskan tentang zat ketuhanan dan hubungan dengan Allah Ta'ala. Malah ada yang membicarakan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan al-fana, al-sufi, fana dalam sufi nama. Jadi kalau kita nak jadi orang sufi ni, boleh tidak pun kita ambil tarikat kan. Tarikat pun naklah tarikat yang betul lah, tarikat yang digunakan. Sebab ada tarikat-tarikat ada tak tahu. Semalam pagi itu ada seorang lelaki datang ke pejabat Syed Nabil. Dia kata anak dia nak bertunang. Cuma dia kata anak perempuan dia kata bakal tunang dia tu macam pelik sikit lah. Macam pelik sikit tentang agama dia. Saya cakap apa yang pelik? Dia kata pelik lah. Pelik lah kan? Pelik lah. Dia adalah kata ada seorang guru lah dilantik, seorang guru yang datang ke rumah dia, rumah lelaki tu, dan dia ajarlah. Tak tahu apa benda dia ajar dia. Dan hasil daripada siasatan dia, desikan dia jumpa satu buku yang kecil yang terdapat dalam kereta lelaki tu, ajaran Millah Ibrahim. Ajaran Millah Ibrahim, ataupun Millah Ibrahim. Saya cakap ajaran ni memang di Negeri Sembilan memang kita harapkan kerajaan negeri ataupun pejabat agama memang tak benarkan ajaran Millah Ibrahim ni, sebab dia ada penyelewengan sebenarnya. Itulah Ustaz, saya risau sebab anak saya nak tunang besok dia. Saya tengok hasil buku dia salah kecil buku tu. Antara kandungan ajaran dia Millah Ibrahim ni, antaranya ialah naklah meraihkan hari ketujuh, ataupun menghormati hari ketujuh.
Saya baca lah apa dikatakan menghormati hari ketujuh itu. Maksud menghormati hari ketujuh kita menghormati hari Sabtu, menghormati Ashabus Sabti itu, menghormati hari Sabtu. Pada Sabtu ni saya kata ini ajaran Yahudi punya, kerana mereka menghormati hari Sabtu. Dalilnya adalah kerana menghormati hari Sabtu ni dia kata kerana orang Islam ni menghormati hari Jumaat. Hari Jumaat kan hari Jumaat tu kita menghormati hari Jumaat. Jadi kita kena menghormatilah hari Sabtu dia tu. Tapi hari Sabtu ni bukan ajaran Islam, Yahudi punya. Ya. Itulah saya cakap tuan kena berhati-hatilah dalam bab ni. Kemudian saya buka dalam internet berkenaan dengan ajaran Milah Ibrahim ni. Dia antara kandungan ajaran dia maknanya dia menggabungkan 3 agama. Dia menggabungkan 3 agama. Mana agama Yahudi, Nasrani dengan Islam. Dia gabungkan sekali. 3 dalam 1. Itu ajaran Milah Ibrahim. Milah ni istilah dalam Quran. Milah Ibrahim. Milah mana kumpulan ataupun ajaran Ibrahim. Tapi kita bukan ajaran Ibrahim, kita jalan Nabi SAW. Jadi tuan kena berhati-hati lah. Jadi tuan nak buat report ke? Tak apalah, saya tak buat report dulu Ustaz. Saya nak cerita je. Itu pula lah kalau tuan lah, tuan tak nak buat report. Tapi kita dah dimaklumkan berkenaan di salah-salah Milah Ibrahim ni. Kalau ada orang hantar kat masjid, kita kena kita kena mati juga. Dan kita kena ambil risalah tu, kita katalah yang agama apa ataupun buang ke mana-mana supaya jangan orang terpengaruh dengan ajaran Milah Ibrahim. Setakat ni ada 2 negeri yang fatwakan haram, Selangor dan wilayah. Selangor dan wilayah dia dah haramkan berkenaan ajaran Milah Ibrahim. Itu fatwa dia. Cuma kita di sebelah ni dia tak ada fatwa lah haramkan, tapi memang tak digalakkan. Ada penyelewengan lah berkenaan dengan ajaran Milah Ibrahim ni. Tuan lebih lanjut tuan buka internet berkenaan ajaran Milah Ibrahim ataupun Milah Ibrahim. Jadi baik, kemudian satu lagi dia punya guru dia tadi, dia berdakwah tu dia akan buat senyap. Sama ada dia berdakwah dalam internet, dia akan buka grup Google grup, contohnya Google Meet dan sebagainya. Jadi dia punya pengikutnya lah boleh masuk dalam kumpulan tu, dalam Google Meet tu. Ataupun gurunya datang ke rumah. Kalau tak datang ke rumah, dia akan dia akan berkumpul satu tempat. Dan diajar lah berkenaan dengan agama, dengan ajaran Milah Ibrahim ni. Dikumpul satu tempat je tu. Dia cakap, kenapa nak sembunyi? Kalau kita rasa agama kita betul, apa kita buat tu betul, apa nak sembunyi? Sebab ajaran sesat ni biasa dia buat sembunyi. Biasalah, silah dia. Dia tak nak orang tahu. Dan dia tak ada, biasa memang tak ada tauliah pun. Mana ada tauliah? Susah dia macam tu. Kalau kau yakin agama kau betul, ajaran kau buat tu betul, apa nak sembunyi? Yang sembunyi ni biasa kan yang tak betul tu. Baik, seterusnya hasilnya lahilah tasawuf sebagai salah satu daripada ilmu Islam. Ilmu tasawuf mempunyai ciri-ciri yang tersendiri, berbeza dengan ilmu lain, terutama daripada segi penggunaan istilah yang khusus. Secara tepatnya, ilmu tasawuf muncul setelah berlakunya pembukuan ilmu. Hakikat ini yang tekan oleh Ibn Khaldun. Dia kata tak terkala ditulis dan dibukukan segala ilmu, dan para fuqaha mengarang buku fiqh serta usul fiqh, juga ditulis ilmu kalam dan ilmu tafsir. Maka ada antara mereka yang menulis tentang kewarakan dan muhasabah diri, sebagaimana dilakukan oleh Al-Husaini dalam kitabnya Al-Risalah, dan Asy-Syahrawardi dalam kitabnya Al-Arif wal Mu'arif. Maka terjadilah ilmu tasawuf sebagai ilmu yang tertulis selepas hanya sebagai tarikat. Dan sudah satu yang lain pula, terdapat sebahagian ulama tasawuf pada kurun ketiga
Dan keempat kira seperti Al-Junaid Al-Baghdadi. Kemudian Al-Kharas serta lain-lain lagi mengumpulkan murid-murid mereka untuk ditarbiyah. Dan antara itu dia merupakan titik permulaan berlakunya aliran tarikat tasawuf dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ada situlah soalan 35. Habis wallahu a'lam bishawab. Ada soalan tak sebelum tutup? Ada soalan? Ada? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'an wa yaqinan sadiqan wa alam taqabbala rizqan halalan wa barakatan katsira wa siyan ya fataya alim. Lawlana qulubana bidun ma'rifataka wa fa'al fa'alin. Allahumma faqina bidin Allahumma faqina bidin Allahumma ja'al hadza jamal marhuma wa tabarraqana bi tabarraqan maksumah. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum. Alhamdulillah, kita ikuti sudah pun selesai. Jadi semua jemaah dijemput dekat meja ni, kita minum pagi dulu.